bulan B15, SJK Zelu akan membentangkan tajuk kajian kami iaitu meningkatkan penguasaan membina ayat bahasa Melayu murid-murid tahun 3 dengan menggunakan teknik Ropijba. Kelas ini terdiri daripada 10 orang murid Cina dan seorang murid Iban. Daripada 11 orang murid ini, terdapat 2 orang murid masih mengikuti kelas pemulihan. Melalui pengajaran dan pembelajaran yang lepas, pengkaji mendapati hanya 2 orang murid Cina yang mahir dalam membina ayat bahasa Melayu, tetapi masih pada tahap sederhana, manakala murid yang lain masih tergolong dalam kategori lemah. Sebab kajian ini, yang pertama, masih kurang cekap dan kurang menguasai kemahiran membina ayat. Yang kedua, ada di antara mereka juga menghadapi masalah kosakata yang rendah. Cara penyelesaian, Panitia Bahasa Melayu telah berjumpa dengan semua ahli dan bersetuju untuk menjalankan satu kajian bagi membantu golongan murid yang lemah ini untuk membantu mereka menguasai kemahiran membina ayat majmuk yang gramatis. Pemerhatian PDPC yang lalu, 9 daripada 10 orang murid tahun 3 lemah dalam kemahiran membina ayat. 2 orang murid masih lagi mengikuti kelas bimbingan dan kaunseling. 2 daripada 11 orang murid tahun 3 hanya dapat membina ayat pada tahap sederhana. Tujuan kajian, mengkaji masalah murid dalam membina ayat majmuk yang gramatis bahasa Melayu tahun 3. Objektif, meningkatkan penguasaan kemahiran membina ayat majmuk di kalangan murid-murid tahun 3. Objektif am, tujuan kajian ini adalah untuk mengenal pasti keberkesanan penggunaan teknik Ropijba dalam meningkatkan penguasaan membina ayat majmuk bahasa Melayu yang gramatis dan mengenal pasti perubahan yang berlaku dalam kalangan murid setelah penggunaan teknik ini. Objektif khusus, memupuk minat dan meningkatkan motivasi murid tahun 3 terhadap pembelajaran kemahiran membina ayat bahasa Melayu yang gramatis, meningkatkan keupayaan murid dalam menulis ayat majmuk yang lengkap dan gramatis, serta meningkatkan peratus penilaian pasca ujian. Murid yang terlibat dalam kajian tindakan ini terdiri daripada murid tahun 3 seramai 11 orang murid, 5 orang lelaki dan 6 orang perempuan. Dalam pelaksanaan kajian tindakan ini, tinjauan masalah dibuat berdasarkan pertama, pemerhatian dalam bilik darjah semasa murid memberi maklum balas kepada guru. Kedua, pra-ujian. Dan ketiga, semakan dokumen iaitu buku penulisan murid. Analisis tinjauan masalah. Terdapat 3 aspek. Aspek yang pertama adalah pemerhatian. Pengkaji membuat proses pemerhatian ke atas tingkah laku murid semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung sebelum kajian. Berdasarkan pemerhatian, 11 orang murid dalam tahun 3 didapati kurang bermotivasi untuk belajar bahasa Malaysia. Antara sebabnya ialah perbendaharaan kata yang terhad, khususnya penggunaan kata kerja, menyebabkan mereka lemah dalam penjanaan ideal semasa menghasilkan ayat yang mudah. Ayat yang dibina sentiasa sosang atau tiada makna. Murid juga merasa bosan dan jemu akan pengajaran guru yang berbentuk talk and shop. Ini adalah pra-ujian. Pencapaian ujian pra menunjukkan keputusan yang kurang memuaskan. Daripada markah penuh 10%, hanya sebilangan murid saja yang mendapat separuh daripada markah. Dan hanya 2 orang murid mendapat 2.5 markah dan selebihnya mendapat 0 markah, bermaksud gagal. Semakan dokumen sebelum penggunaan teknik Ropijba. Ayat yang dibina ringkas dan tidak membawa makna. Susunan ayat tidak teratur ataupun ketalusan ideal. Ayat yang ditulis terpesong dan tidak dramatis. Perancangan tindakan. Yang pertama, mengenal pasti masalah, menentukan fokus kajian yang ingin dijalankan, menyediakan pra-ujian, membina fokus kajian, menjalankan PDPC menggunakan fokus kajian, menjalankan ujian pos, mengumpul data dan menganalisis data. Ini adalah model Ropijba yang direka khas. Ropijba bermaksud roda, pusingan, ikut, arah, jam. Yang pertama, pusingan pertama, siapa ataupun nama orangnya. Ini itu watak. Boleh pusing, murid boleh bermain dengan cara memusingkan watak. Yang kedua, pusingan kedua,
gambar kata kerja ataupun aktiviti yang dijalankan. Di sini kami memilih aktiviti di pantai lah contohnya. Yang ketiga, gambar tempat di mana. Tempat yang kami pilih adalah pantai. Hanya satu tempat saja kami pilih dahulu. Yang keempat, gambar keterangan ataupun kata adjektif. Contoh keterangan, sangat seronok, bersama kawan-kawan, dengan gembira, dan bersama keluarga. Kajian tindakan ini hanya dapat dilaksanakan selama 3 minggu disebabkan cuti PKP selama 4 bulan. Walau bagaimanapun, sepanjang tempoh ini beberapa gambar tunggal telah dipilih dan diajar menggunakan teknik Propijba untuk mencari dan mengenal pasti perubahan murid dari segi kaedah pembelajaran. Hasil pemerhatian menunjukkan sikap dan minat murid terhadap pengajaran dan pembelajaran telah berubah berbanding dengan cara pembelajaran tradisional. Manfaat yang dibawa oleh penggunaan teknik ini ialah berupaya meningkatkan kefahaman konsep dan penguasaan murid terhadap kemahiran membina ayat majmuk yang dramatis, meningkatkan motivasi murid dalam pembelajaran bahasa Melayu, mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan dan mencabar, dan meningkatkan daya kreativiti dan imajinasi murid. Selepas penggunaan teknik Propijba dalam kemahiran membina ayat majmuk bahasa Melayu, didapati bahawa murid menunjukkan minat yang tinggi untuk membina ayat sendiri. Murid beria-ia untuk mendapat ataupun respon semasa PDPC dijalankan. Imajinasi dan pemikiran murid berjaya dipertingkatkan. Murid berupaya membina ayat majmuk yang dramatis berdasarkan 4 peringkat Propijba tanpa bantuan guru. Dapatan bandingan keputusan ujian pra dan pasca. Pada ujian pra, kebanyakan murid mendapat grade E dan keputusan ini adalah tidak memuaskan. Setelah penggunaan teknik Propijba dalam ujian pasca pula menunjukkan peningkatan. Kebanyakan murid mendapat markah yang lebih, grade yang lebih baik. Dapatan peratusan ujian pra dan pasca. Pada ujian pra, peratusan adalah rendah, manakala setelah penggunaan teknik Propijba, pencapaian murid pada ujian pasca menunjukkan peningkatan yang lebih baik. Untuk bar yang berwarna biru ini adalah ujian pra. Ujian pra, murid pertama ini hanya mendapat 2.5%. Setelah ujian pasca, meningkat sebanyak 6%. Semua ini menunjukkan peningkatan yang ketara. Perbandingan hasil kerja murid. Sebelum penggunaan Propijba, ayat yang dibina ringkas dan tidak membawa makna. Susunan struktur ayat tidak teratur. Ayat yang ditulis terpesong ataupun tidak dramatis. Selepas penggunaan Propijba, ayat yang dibina mantap dan membawa makna. Susunan struktur ayat mengikut peringkat, iaitu siapa, kata kerja, tempat dan keterangan. Ayat yang ditulis lengkap dan dramatis. Refleksi kajian. Pencapaian murid dalam pra-ujian dan pasca ujian menunjukkan peningkatan yang amat ketara. Hasil dapatan kajian ini menunjukkan bahawa teknik Propijba telah mempengaruhi hasil pembelajaran murid dalam menguasai kemahiran membina ayat bahasa Melayu yang dramatis dari segi peningkatan keyakinan diri, daya ingatan dan kefahaman konsep terhadap apa yang dipelajari, di samping menjadikan suasana PDPC menjadi lebih ceria dan menyeronokkan. Melalui kajian yang dijalankan, didapati bahawa penggunaan teknik Propijba yang direka khas secara berperingkat ini berjaya mengubah sikap pembelajaran murid-murid dalam meningkatkan penguasaan mereka dalam aspek kemahiran membina ayat majmuk bahasa Melayu. Murid-murid amat suka dan berasa seronok dengan permainan seperti ini kerana ia boleh mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan yang sebelum ini guru jarang menggunakan teknik yang menarik ini. Cadangan untuk kajian seterusnya. Kajian boleh dijalankan untuk tempoh yang lebih panjang supaya mempunyai masa yang cukup untuk mendapat hasil dapatan yang lebih terperinci. Diharapkan hasil kajian ini dapat diterapkan penggunaannya dalam mata pelajaran lain, contohnya bahasa Cina dan bahasa Inggeris. Hasil kajian ini juga boleh digunakan sebagai pertandingan kuis bagi semua mata pelajaran dan hasil kajian boleh diperbanyakkan ruang pada setiap pusingan untuk menekan gambar yang lebih banyak supaya murid
berpeluang untuk mengambil bahagian dalam permainan atau pertandingan yang dijalankan. Sekian, terima kasih.